Tugasan mencabar buat Sabah FC untuk pertemuan kedua menentang JDT dalam aksi kumpulan D Piala Malaysia apabila berdepan dengan siri kecederaan pemain. Apatah lagi, rekod pertemuan kedua pasukan juga tidak memihak Sabah FC di mana tewas dalam kesemua tiga perlawanan termasuk dua aksi Liga Super menentang JDT. Dan bagi pengendalinya, Dato' Ong Kim Swee elak dibolosi gol awal itu antara penekanan menjelang pertemuan kedua pasukan di Stadium Sultan Ibrahim pada Selasa. Ya, kita perlu mengelakkan daripada gol awal terutamanya ya. Ini akan pasti menukar corak permainan kita, dan jika kita mampu menyaingi pasukan JDT dan kekal berdisiplin tanpa dibolosi pada awal permainan maupun sehingga separuh masa pertama, dan tentu akan memberi keyakinan yang lebih. Dan pada masa yang sama, kita juga ingin mendapatkan sekurang-kurangnya satu mata untuk membuka laluan kita dengan lebih cerah untuk layak pada peringkat skuad akhir. Antara sandaran utama Sabah FC bagi pertemuan menentang JDT sudah pasti letakkan kepada Amri Yahya, Antan Nabalan, Azan Nordin maupun Pak Taisu. Dan menariknya, jentera serangan dijangka diketuai oleh penyerang muda yang sebelum ini pernah beraksi bersama Selangor 2 iaitu Harith Naim. Bagi saya, JDT satu pasukan yang agak memang sukar untuk kita tembusi defend dia. Tetapi itu bukan satu penghalang untuk kami mencuba cara untuk melawan JDT dengan satu semangat. Dan apa yang coach ajar dalam training, kami harus buat apa yang dia ajar. Baik, kita bersama dengan Zul Helmi Zainal Azam di Johor Bahru untuk kita bicarakan mengenai impian pasukan Sabah untuk mencipta kejutan ke atas pasukan JDT. Assalamualaikum, apa khabar Zul? Waalaikumsalam, khabar baik Akbar. Alhamdulillah. Happy belated birthday ya, yang ke-43. Terima kasih, yang ke-23. Betul kan Malik? Okey, baik Zul. Kita dah dengar tadi apa yang diluahkan oleh Dato' Ong Kim Swee. Cukup ke saya nak tanya ni, faktor semangat seperti yang dikatakan Dato' OKS untuk Sabah cipta kejutan di selatan tanah air. Dengannya juga ada beberapa kecederaan pemain untuk pasukan Sabah. Saya rasa itu senjata yang paling berkesan untuk berdepan dengan JDT di mana-mana venue, kerana kalau kita melihat pertemuan head to head dari segi pemain kualiti dan juga statistik, sememangnya kelebihan jauh memihak pasukan skuad Timur Selatan ini. Apa yang dikatakan oleh pemain Harith Naim itu, saya juga setuju. Jika pemain turun dengan aura semangat yang tinggi, tidak mustahil untuk meraih keputusan positif. Nak menang mungkin sukar, tetapi meraih keputusan positif itu penting, kerana seperti yang Dato' Ong Kim Swee kata, satu mata boleh membuka laluan untuk bersaing mendapat slot ke saingan suku akhir. Pemain yang kita tertanya-tanya itu adalah membabitkan pemain utama seperti Sadir Ramdhani sudah terkeluar pada saingan ini apabila terpaksa berehat selama 3 bulan kerana mengalami kecederaan hamstring. 3 lagi pemain iaitu 2 pemain import, Levi Madinda dan juga Ivan Sik yang menggalas di posisi penyerang manakala Madinda di posisi tengah. Dan juga seorang pemain siapa tak kenal, Nazrul Naim, pemain pertahanan kiri. Jadi ketiadaan pemain inilah yang akan menjadi cabaran kepada Kim Swee untuk merencana bagaimana untuk bersaing dengan pasukan JDT. Jadi saya rasa tugasan sememangnya mencabar bagi Sabah FC. Okey Zul, kalau ikutkan senarai pemain yang Zul sebutkan tadi itu memang nampak sangat sukar di atas kertas untuk pasukan Sabah. JDT sebenarnya Zul, dia mahu mengekalkan rekod tanpa kalah. Itu pasti. Dan mereka juga belum dibolosi sebarang gol selepas 3 perlawanan. Beraksi pula di gelanggang sendiri. Apa lagi yang Sabah boleh nafikan kemenangan JDT? Macam mana caranya Zul? Dengan cerita Ong Kim Swee akan turunkan 100% pemain-pemain muda bawah 22, 23 tahun? Betul. Kalau saya interview pemain tadi iaitu Harith Naim itu baru berusia 19 tahun dan dijangka akan mengetuai jentera serangan. Jadi bagaimana kita boleh bayangkan pemain yang muda ini akan berdepan dengan pemain-pemain yang berpengalaman di benteng akhir pasukan JDT. Statistik bagi pasukan Sabah, mereka telah dibolosi sebanyak 8 gol dalam 3
pertemuan menentang JDT, iaitu 4 gol ketika Liga Super dan juga 2 lagi gol yang juga bagi saingan yang sama. Tambahan lagi 2 lagi gol dalam pertemuan tempoh hari di Stadium Likas. Jadi dan 1 gol berjaya diraih oleh pasukan ini. Statistik itu menunjukkan cabaran yang kita jangkakan perlu ada satu nafas baru yang perlu ditampilkan oleh pasukan The Rhinos. Okey Zul, ni last saya nak tanya. Tadi Zul sebut kalau dapat keputusan seri sudah memadai. Tapi kalau kita tengok dalam kumpulan mereka ini, tolak JDT, PJ City ada harapan lebih cerah berbanding dengan pasukan Sabah. Jadi kalau sekadar seri, PJ City menang kata Kelantan, saya rasa mungkin dah boleh tutup buku kot. Atau macam mana? Saya tidak bersetuju ataupun saya rasa masih ada peluang lagi bagi pasukan Sabah jika tewas kepada JDT esok. Saya dah buat perkiraan matematik yang mana kalau PJ City menang ke atas Kelantan, mereka akan mendapat 7 mata. Tetapi kalau mereka tewas lagi 2 perlawanan, iaitu menentang Sabah, kerana Sabah akan beraksi di laman seri, melayan kunjungan PJ City dan sudah pasti sukar bertemu JDT. Peluang untuk Sabah itu masih terbuka jika mereka menang dalam perlawanan terakhir, iaitu bertemu Kelantan United dan juga PJ City, yang mana 2 perlawanan itu akan berlangsung di hadapan penyokong pemain ke-12 pasukan Sabah. Ada peluang dan juga ruang bagi pasukan Sabah FC. Baik Zul, saya akan pegang perkiraan matematik Zul tu. Harap-harap akan berlakulah perubahan itu. Terima kasih Zul. Baik Akbar, terima kasih. Sama-sama.